Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Hari ini kita teruskan sesi kita untuk memberi kefahaman tentang sejarah dunia semester 1. Okey, ini adalah sebagai persediaan untuk kita menghadapi peperiksaan. Tema yang akan kita bincang hari ini masih lagi tema 3, berkaitan dengan perkembangan sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat pada abad ke-18. Jadi kita lihat apakah yang berkembang dalam sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Ini satu sistem ekonomi yang berasaskan kepada pasaran bebas ataupun laissez-faire. Jadi mari kita sama-sama membincangkan, memperlihatkan perkembangan dalam sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Teruskan bersama saya, Suko Sensei. Kalau kita lihat dari segi latar belakang sejarah sistem ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat, peperangan Amerika Syarikat dengan Britain yang berakhir pada tahun 1812 telah membuka era baru bagi Amerika Syarikat, di mana rakyat Amerika Syarikat telah mula berusaha secara gigih agar mereka dapat berdikari dari segi ekonomi dan tidak dibelenggu oleh Britain. Dari mana kita faham bahawa kerajaan Amerika, Persekutuan Amerika ini berasaskan kepada 13 koloni British yang dibuka oleh pihak British. Jadi rakyat Amerika cuba mengubah imej yang British itu adalah pernah berkuasa di Amerika Syarikat. Jadi selepas tahun 1812, Amerika mula mengalihkan perhatian kepada dasar dalam negerinya, di mana dicuba untuk memajukan ekonomi masyarakat Amerika daripada kegiatan yang bersifat tradisional seperti perdagangan, pertanian dan sebagainya kepada kegiatan industri yang memberi lebih banyak peluang ekonomi, keuntungan dalam pasaran bebas terutamanya. Jadi pada abad ke-18 hingga abad ke-19, ekonomi Amerika mula beralih kepada perkembangan industri baru seperti industri kereta api, industri memproses makanan, kegiatan industri besi dan keluri, dan juga perlumbungan lain selari dengan industri lama seperti industri tekstil atau industri yang tertua, industri pakaian dan sebagainya, dan juga pembungkusan daging. Semua ini telah mengubah Amerika daripada sistem ekonomi yang bersifat tradisional kepada ekonomi komersial yang mementingkan keuntungan berdasarkan kepada lebihan. Perkembangan ekonomi komersial di Amerika Syarikat kita boleh lihat dari segi perkembangan kegiatan pertanian dan industri. Pada tahun 1800, 6 daripada 7 pekerja di Amerika merupakan petani, dan ketika itu tiada bandar yang mempunyai penduduk melebihi 100,000 orang. Pada tahun 1860, populasi bertambah kepada 30 juta orang dan 9 buah bandar di Amerika Syarikat mempunyai kepadatan penduduk melebihi 100,000 orang, dan hanya 50% pekerja Amerika adalah petani. Jadi hal ini memperlihatkan bahawa benua Amerika Syarikat yang luas ini hanya beberapa kawasan yang masih menjalankan kegiatan pertanian dan peladangan. Ini satu perubahan yang besar. Sebahagian daripada kawasan selatan dan barat Amerika masih mengusahakan pertanian sebagai sumber ekonomi utama. Negeri-negeri selatan mengusahakan pertanian sebagai sumber ekonomi yang utama dan memerlukan banyak buruh untuk mengusahakan kegiatan perdagangannya, di mana hasil keluaran negeri di selatan ini, terutamanya kapas, gula, beras dan tembakau, telah dibawa ke negara ataupun negeri di utara bagi tujuan pemasaran dalam negeri ataupun luar. Jadi hasil pertanian dari negeri-negeri di barat, tengah dan tengah, barat tengah, seperti gandum, daging, tenusu, telah dibawa ke utara kemudian dipasarkan ke luar negara. Jadi ini telah merancakkan perkembangan ekonomi Amerika pada awal abad ke-18 hinggalah akhir abad ke-18. Jadi perkembangan pertanian telah membawa kepada perkembangan industri dan perkilangan, terutamanya di bahagian utara Amerika. Kebanyakan pekerja datang dari daerah pendalaman New England. Mereka dari keluarga yang sama, termasuk kanak-kanak dan wanita. Daripada aktiviti perdagangan yang dijalankan di wilayah utara, aktiviti pemasaran barangan turut dijalankan sama ada untuk dalam negeri ataupun luar negara. Jadi pertanian telah memberi bahan mentah
kepada industri untuk menghasilkan barangan ataupun produk untuk memenuhi permintaan bagi memperluaskan perdagangan antarabangsa antara negeri, antara dalam bandar ataupun antara state, dan juga perdagangan dengan negara lain. Ini juga telah menggalakkan perkembangan aktiviti perdagangan yang terusnya memacu perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Perkembangan kedua dalam kegiatan ekonomi komersial ataupun ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat adalah dalam sistem pengangkutan. Jadi perkembangan dan kemajuan yang dicapai dalam sistem pengangkutan telah menggerakkan lagi ataupun mempercepatkan lagi perkembangan kegiatan ekonomi yang bersifat kapitalisme di Amerika Syarikat. Ini sebab kerajaan meluluskan Akta Landasan Kereta Api Pasifik pada tahun 1862, sistem landasan kereta api Amerika Syarikat telah berkembang dengan pesat, di mana jaringan landasan kereta api ini telah meningkat daripada 31,000 kepada 53,000, dan menjelang tahun 1880-an, perluasan landasan kereta api berada pada kemuncaknya apabila jumlah pembatuan meningkat sehingga 165,000 batu. Jadi perkembangan pengangkutan khususnya kereta api ini sangat penting sebab bahagian-bahagian pedalaman, negeri-negeri pedalaman di Amerika Syarikat itu boleh dihubungkan antara bandar-bandar yang lain, dan ini telah menggalakkan perkembangan ekonomi terutamanya kegiatan pelombongan emas pada waktu ini. Ini sangat penting dan menggalakkan juga kegiatan-kegiatan lain dari segi pengaliran barang mentah dan juga barang kilang yang dihasilkan. Semuanya menggunakan sistem pengangkutan ini, iaitu kereta api. Jadi landasan kereta api telah merentas benua yang pertama dibina siap pada tahun 1869, di mana landasan kereta api Union Pacific ini dibina di sebelah barat Sungai Missouri, bercantum dengan landasan kereta api Central Pacific yang dibina di sebelah timur Sacramento, California, dan bertemu di Promontory Point, Utah. Dan ini telah merancangkan perkembangan jaringan pengangkutan darat, khususnya jalan kereta api yang memudahkan, saya kata tadi, pengangkutan bahan mentah, pengangkutan hasil kilang, pengangkutan hasil-hasil pelombongan untuk dibawa ke kilang atau dibawa ke pelabuhan untuk diekspor dan sebagainya. Ini sangat penting untuk memacu perkembangan ekonomi komersial ataupun ekonomi kapitalis di Amerika Syarikat. Kesan daripada pembinaan jaringan landasan kereta api ini telah menggalakkan perpindahan penduduk. Jadi mobiliti penduduk itu lebih mudah untuk bergerak dari satu bandar ke satu bandar ataupun dari satu negeri ke satu negeri yang lain. Kedua, telah membuka pentempatan baru. Banyak bandar-bandar baru, banjar-banjar lombong, bandar-bandar emas telah dibuka untuk membolehkan kegiatan ekonomi itu dieksportasi dengan lebih cepat. Ini telah mewujudkan kawasan-kawasan bandar-bandar baru yang merancangkan lagi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, mempercepatkan penghantaran barangan dari bandar ke desa dan serata Amerika Syarikat. Ini dengan adanya sistem pengangkutan yang cekap, yang efisien, yang mampu membawa barangan yang banyak dengan kos yang murah. Menjadi satu lagi cara periklanan untuk menggalakkan kedatangan imigran dari dalam dan luar negara ke tempat yang baru. Sebab mereka mudah bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan ini menarik migrasi sama ada dari dalam negeri ataupun dari antarabangsa, khususnya orang Cina yang berhijrah ke Amerika Syarikat melalui satu sistem kontrak untuk membina landasan kereta api dan menggerakkan kegiatan ekonomi di Amerika Syarikat nanti. Perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat juga kita boleh lihat dari segi perkembangan industri yang berasaskan petroleum. Industri petroleum ini bermula di Amerika dengan penggunaan minyak tanah bagi tujuan pemanasan dan cahaya semasa Perang Saudara 1861-1865. Ini antara Amerika Utara dan juga Amerika Selatan. Jadi telaga minyak yang pertama dijumpa di Pennsylvania ini pada tahun 1859. Seterusnya pada penghujung abad ke-19, industri minyak tertumpu di Cleveland, Pittsburgh dan juga Philadelphia. Ini telah merancangkan sebagai satu sumber bahan api yang baru, sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu ekonomi Amerika, bukan hanya dari segi sumber tenaga tetapi juga banyak produk daripada minyak yang boleh dihasilkan, khususnya industri petrokimia. Jadi usahawan yang mula melibatkan diri dalam industri minyak seperti John D. Rockefeller
pada tahun 1863. Dan pada tahun 1879, John dan rakan-rakannya telah menubuhkan Standard Oil of New Jersey, dan pada tahun 1870 syarikatnya sendiri, iaitu Standard Oil Company of Ohio, telah menjadi pengeluar terbesar di Cleveland, Ohio. Jadi kejayaan syarikat ini berterusan apabila mereka mengeluarkan 90% daripada minyak Amerika dan menjadi pengeluar utama minyak pada tahun 1880-an. Jadi John D. Rockefeller telah menggunakan pelbagai kaedah untuk memonopoli industri minyak. Antaranya membeli syarikat pesaing, membeli secara terbuka atau secara senyap, memulau dan memonopoliskan syarikat lain melalui perang harga dan sebagainya. Dan akhirnya dia memonopoli pengeluaran minyak di Amerika Syarikat. Jadi kejayaan memonopoli perniagaan ini telah berkembang kepada bidang lain dengan kewujudan syarikat-syarikat lain, misalnya syarikat gula, tembakau dan sebagainya. Hal ini memperlihatkan perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Apabila syarikat-syarikat besar ini mula memonopoli kegiatan-kegiatan ekonomi ataupun industri-industri yang penting dan menjadi peneraju kepada perkembangan tersebut. Perkembangan ekonomi komersial ataupun ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat juga berlaku lagi dalam dua jenis kegiatan ekonomi. Pertama, yang keempat adalah industri besi dan keluri. Industri besi selepas industri minyak, industri keluri juga penting, yang membawa kepada terutamanya selepas penyatuan Amerika Utara dengan Amerika Selatan. Di mana Andrew Carnegie misalnya ialah orang yang bertanggungjawab dalam memajukan industri keluri di Amerika. Menjelang tahun 1894, firmanya menguasai 25% daripada pengeluaran negara. Pada tahun 1901, Carnegie telah menjual syarikatnya kepada J. Pierpont Morgan, di mana Morgan telah memulakan penyatuan sehingga membawa kepada penubuhan US Steel Corporation. Jadi syarikat ini telah berjaya mengatasi pesaingnya dan menguasai industri keluri di Amerika. Industri keluri sangat penting sebab banyak barang-barangan atau hasil kilang yang memerlukan besi sebagai bahan utamanya, termasuklah industri pembinaan dan sebagainya. Ini adalah satu industri yang penting, industri kereta, industri jentera dan sebagainya. Ini telah merancakkan perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Dan faktor yang kelima yang membawa kepada perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat juga adalah wujudnya syarikat-syarikat besar, perniagaan-perniagaan besar yang sekarang kita panggil hypermarket. Bukan sahaja super, tapi hypermarket dan sebagainya. Jadi perniagaan besar muncul melalui gerakan penyatuan syarikat-syarikat di Amerika Syarikat yang membentuk persyarikatan dalam industri-industri utama di Amerika Syarikat. Jadi langkah yang dimulakan oleh Carnegie dan juga Rockefeller ini telah menjadi ikutan industri lain di Amerika Syarikat. Semuanya mahu mewujudkan satu syarikat yang besar, menjalankan satu perniagaan secara besar-besaran dalam company yang besar, yang mempunyai modal yang besar, mempunyai tenaga buruh yang besar, mempunyai yang dikatakan sebagai teknologi yang mampu untuk membolehkan mereka menghasilkan barangan secara besar-besaran dan boleh memenuhi permintaan dan juga sama ada pasaran dalam dan juga luar negara. Jadi kemunculan perniagaan besar ini telah membawa kestabilan ekonomi kapitalisme di Amerika itu. Di Amerika. Selain itu dapat mendominasi ekonomi dan mengawal pasaran di Amerika. Jadi gelombang penyatuan besar ini bermula pada tahun 1895-1905. Dari tahun 1895 hingga tahun 1904 terdapat lebih kurang 300 syarikat yang telah lenyap setiap tahun. Di tahun 1898, 1902, lebih daripada 2,600 syarikat ini telah lenyap. Sebab syarikat ini telah dikuasai oleh syarikat yang besar. Perniagaan yang besar ini telah menguasai syarikat-syarikat yang kecil dan mereka memonopoli perniagaan dalam kegiatan-kegiatan perkilangan industri-industri tertentu, kegiatan ekonomi tertentu yang dimonopoli oleh syarikat besar tertentu. Jadi syarikat-syarikat besar menguasai pasaran seperti syarikat DuPont dan General Electric yang mendominasi 58% bahan kimia dan juga kuasa elektrik. Jadi sifat monopoli ini tidak ada sekatan dalam ekonomi kapitalisme, dan kerana kerajaan tidak berlaku campur tangan kerajaan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Jadi ini telah membolehkan syarikat-syarikat yang mempunyai modal yang banyak, mempunyai teknologi, mempunyai keupayaan untuk menjalankan perniagaan secara besar-besaran, dapat melaksanakan dan memonopoli kegiatan ekonomi di Amerika Syarikat, dan mereka lah yang menjadi peneraju dalam bidang-bidang ekonomi tertentu di Amerika Syarikat. Kekayaan
bahan mentah, kekayaan sumber asli di Amerika Syarikat, telah menggalakkan perkembangan pelbagai kegiatan ekonomi seperti kita jelaskan sebelum ini. Ini pertanian, industri, kemajuan dari segi perhubungan dan pengangkutan, membawa kepada industri bersih dan kalori, industri petroleum dan sebagainya. Jadi kekayaan ini telah membolehkan Amerika menjadi satu kuasa perdagangan. Perdagangan antarabangsa di Amerika mula berkembang sebab mereka mempunyai pelbagai bahan mentah, kekayaan bahan mentah sumber asli ini membolehkan mereka menghasilkan pelbagai produk ataupun barangan. Oleh syarikat-syarikat besar, syarikat yang mempunyai modal yang besar, syarikat yang mempunyai teknologi dan mampu untuk menghasilkan barangan baru berdasarkan inovasi dan sebagainya, khususnya dapat memenuhi permintaan dalam jumlah yang besar dengan harga yang murah dengan kos yang minimum. Jadi kelahiran perniagaan besar yang mengeluarkan lebihan barangan, pertanian dan juga barangan industri telah menyebabkan Amerika memerlukan pasaran yang lebih luas serta keperluan bahan mentah bagi menyokong kesinambungan dan juga kejayaan ekonomi Amerika. Jadi Amerika merasakan perubahan besar daripada dasar pemencilan kepada perluasan kuasa empire bagi memberi manfaat kepada perdagangan antarbangsanya. Perkembangan industri, perkembangan ekonomi Amerika itu di mana mereka telah menghasilkan banyak barangan berdasarkan kepesatan pertumbuhan kilang dan sebagainya, mereka perlu mencari pasaran baru. Ini bukan lagi pasaran tempatan tetapi juga pasaran luar untuk mengembangkan lagi perdagangan Amerika Syarikat. Ini yang membawa Amerika kepada proses untuk Amerika menjadi satu kuasa imperialisme, kuasa penjajah untuk mendapatkan pasaran yang baru, dan pada masa yang sama mereka perlu bahan mentah yang banyak, murah dan berterusan. Jadi perubahan ini memperlihatkan peningkatan perdagangan antarabangsa. Pada tahun 1897 nilai ekspor yang tinggi berbanding nilai import sebanyak 286 juta dolar. Ini merupakan satu kejayaan terbesar dalam sejarah Amerika Syarikat. Misalnya perdagangan Amerika dengan Cuba. Amerika merupakan pasaran utama gula dari Cuba dan juga pada tahun 1894 hampir 90% hasil ekspor Cuba ke Amerika Syarikat, dan Cuba juga mengimport 38% dari Amerika Syarikat. Jadi hubungan dua hala antara Amerika dan Cuba ini merupakan satu perkara yang penting dalam mengembangkan ekonomi kedua-dua negara. Jadi berasaskan kepada kepentingan industri dan dagangan tersebut, Amerika meneruskan dasar perluasan kuasanya, dan pada tahun 1898 Presiden McKinley telah membayar 20 juta dolar kepada Filipina, di mana Sepanyol telah menyerahkan Cuba, Guam, Puerto Rico dan juga Kepulauan Filipina kepada Amerika Syarikat. Jadi Amerika telah memperluaskan perdagangan antarabangsanya dengan memperoleh tanah-tanah jajahan di Amerika di bahagian di bahagian antara Amerika Utara dengan Amerika Selatan itu kepulauan seperti Guam, Puerto Rico, Cuba dan sebagainya dikuasai oleh Amerika, juga Filipina di Asia Tenggara. Ini telah memberi kepada pasaran yang baru kepada barangan kilang Amerika, dan juga membolehkan mereka mendapatkan bahan mentah daripada tanah jajahan ini. So pasti mengembangkan lagi perdagangan antarabangsa yang melibatkan Amerika dengan negara-negara lain di luar. Okey pelajar, berdasarkan apa kita bincangkan pada hari ini, cuba pelajar jawab soalan ini. Bincangkan perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat pada abad ke-18. Mungkin juga boleh jadi abad ke-18 hingga abad ke-18. Dalam soalan sudah pasti. Pertama kita kena faham pasti tugasannya, itu bincangkan. Kehendak soalan, perkembangan ekonomi kapitalisme. Ekonomi kapitalisme yang mana, yang apa yang berkembang? Itu yang kita kena jelaskan tadi. Saya dah berikan contoh-contoh tadi seperti industri, perdagangan, pertanian, semua itu telah menyumbang, bersih dan kalori, petroleum dan sebagainya, telah menyumbang kepada perkembangan ekonomi kapitalisme di Amerika Syarikat. Pada abad ke-18 itulah masa tempatnya Amerika Syarikat. Jadi teruskan bersama saya, Suku Sensei. Ulang kaji, memahami. Kita perlu faham dahulu satu tajuk, barulah kita mengenal pasti isinya, mengingat fakta tersebut dan kita menghurainya menggunakan ayat kita sendiri. Jadi selamat mencuba, selamat maju jaya. Teruskan ulang kaji, teruskan bersama saya, Suku Sensei.